Bab 8. Biodiversity. Kesan patogen terhadap kesihatan manusia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada SMK Raja Muda Musa di bawah bimbingan Puan Mardana ingin menerangkan tentang kesan patogen terhadap kesihatan manusia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan saya terdiri daripada Radi, Adam Hakimi, Ahmad Syahir, Nur Alia Ashikin dan Nurul Fatin Insyirah. Dalam subtopik kesan patogen terhadap kesihatan manusia, kami akan menerangkan tentang definisi dan jenis patogen, definisi dan jenis vektor, dan akhir sekali contoh dan simptom penyakit yang disebabkan oleh patogen. Patogen merupakan organisma yang menyebabkan penyakit, contohnya virus, bakteria, protozoa dan kulit. Patogen menjangkiti organisma lain untuk terus hidup dan membiak. Penyakit yang disebabkan oleh patogen akan berlaku apabila sel-sel di dalam badan rosak. Ini kerana jangkitan dan simptom-simptom penyakit boleh ditunjukkan oleh seseorang yang telah dijangkiti. Seterusnya, vektor. Vektor merupakan organisma yang membawa patogen dan menyebabkan penyakit tertentu. Apabila vektor telah dijangkiti patogen, vektor tersebut mampu menyebarkan patogen tersebut sepanjang hayatnya. Penyakit bawaan vektor adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit, virus dan bakteria yang disebarkan oleh vektor. Contohnya, virus dengue merebak melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Nyamuk dijangkiti apabila menghisap darah orang yang dijangkiti virus. Selepas kira-kira seminggu, nyamuk kemudiannya dapat menyebarkan virus ketika menggigit individu yang sihat. Saya serahkan kepada saudari Nur Alia Ashikin untuk menerangkan bahagian seterusnya. Sekarang turn saya pula untuk terangkan bagaimana cara vektor menyebarkan penyakit. Dekat sini, vektor yang dipilih ialah nyamuk. Okey, cara nyamuk ni menyebarkan penyakit adalah dengan nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya akan menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Kemudian, air liur nyamuk itu akan dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Seterusnya, jangkitan akan mula merebak ke seluruh badan mangsa. Dan seterusnya, nyamuk yang lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa yang lain pula. Ini adalah antara contoh-contoh dan simptom penyakit yang disebabkan oleh patogen. Ini juga merupakan penyakit yang kebiasaannya kita dengar. Contoh penyakit yang pertama adalah tuberculosis, iaitu penyakit TB. Penyakit TB disebabkan oleh patogen Mycobacterium tuberculosis, iaitu sejenis bakteria. Simptom penyakit TB adalah seperti batuk berpanjangan selama 2 minggu atau lebih, batuk berdarah, demam dan berpeluh pada waktu petang atau malam, dan hilang selera makan atau turun berat badan. Contoh penyakit yang kedua adalah kurap. Kurap disebabkan oleh patogen Tina sp, iaitu kulit. Simptom penyakit kurap adalah kulit gatal, ruam berbentuk cincin, kulit merah, bersisik, retak dan kemudian keguguran rambut. Contoh penyakit yang ketiga adalah jangkitan HPV yang disebabkan human papillomavirus, iaitu sejenis virus. Dan simptom kepada jangkitan HPV adalah seperti ketuat pada jari atau kaki dan kanser serviks. Contoh penyakit yang terakhir pula adalah demam malaria. Demam malaria disebabkan patogen Plasmodium sp, iaitu protozoa. Dan simptom kepada penyakit ini adalah menggigil, demam dan berpeluh, sakit kepala, sakit otot, loya dan muntah, anemia dan Jaunsin, iaitu kekuningan pada kulit dan mata. Ini pula adalah kesan patogen terhadap kesihatan manusia. Yang pertama, patogen bertindak balas terhadap sistem keimunan badan dalam pelbagai cara. Yang kedua,
Virus dan bakteria akan menyebabkan kita sakit dengan cara membunuh sel badan atau merencatkan fungsi sel badan. Dan yang ketiga adalah ada patogen yang merembeskan toksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau merosakkan aktiviti metabolisme badan. Sekian, terima kasih.